Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri Selangor atau ahli politik untuk tidak terlalu berpolitik sehingga lupa tanggungjawab membela rakyat. Baginda antara lain turut mengingatkan tentang sejarah kejatuhan sesebuah negara akibat perebutan kuasa yang mengakibatkan perpecahan di dalam masyarakat. Dan Sultan Selangor bertitah demikian ketika merasmikan istiadat pembukaan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor bagi mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negeri Selangor ke-14. Dan untuk mengulas lanjut, saya bersama dengan Datuk Khalid Jaafar, Pengerusi Institut Kajian Dasar. Datuk, kalau kita saksikan peringatan itu dizahirkan ketika situasi politik di negara ini boleh dikatakan masih lagi belum stabil sepenuhnya dan juga keadaan rakyat yang terkesan teruk akibat pandemik. Adakah titah Tuanku ini boleh dilihat sebagai seruan untuk political ceasefire atau pengenjatan politik? Saya lihat titah Tuanku Sultan Selangor itu merupakan satu pandangan, suatu titah panduan yang saya ingat sebagai enlightened, berpencerahan, high-minded, ya, supaya politik ini tidak jadikan sebagai tempat gelanggang untuk berebut kuasa, ya. Itu satu-satu titah nasihat yang sangat penting yang perlu didengar oleh semua pihak, ya. Dan tentunya Tuanku bertitah, ya, dalam latar belakang apa sahaja yang baru berlaku dalam negara kita, ya, di mana pihak pembangkang walaupun telah ada kerajaan, Perdana Menteri yang sah dibentuk mengikut perlembagaan, ya, berusaha untuk menjatuhkan kerajaan tersebut. Jadi berlakulah apa yang kita saksikan baru-baru ini. Jadi tumpuan kerajaan terkalih, ya, kepada untuk menyelesaikan krisis politik. Sepatutnya tumpuan diberikan kepada bagaimana untuk menyelamatkan rakyat daripada bahana pandemik COVID-19 dan juga untuk menjanakan semula ekonomi supaya rakyat dapat kembali bekerja. Dan kita tahu kadar pengangguran tinggi dan disebutkan oleh Sultan Selangor lebih 40,000 orang menganggur. Patutnya tumpuan diberikan kepada tersebut, bukan menggerakkan permainan politik untuk menjatuhkan kerajaan. Ahli politik akan terus berpolitik. Cuma dalam masa sama, Baginda juga turut menzahirkan rasa duka cita apabila masih ramai dalam kalangan ahli politik dan juga penjawat awam di negeri itu yang terpalit dengan amalan rasuah biarpun sudah berkali-kali diberi peringatan. Adakah ini menandakan sudah ada keperluan mendesak untuk reformasi institusi sekurang-kurangnya di peringkat pentadbiran kerajaan negeri Selangor bagi mengurangkan ketirisan ataupun amalan rasuah ini? Reformasi institusi tentunya sentiasa diperlukan dari masa ke semasa, ya. Tetapi juga yang penting saya rasa adalah aspek moral dan akhlak daripada ahli politik ataupun pegawai kerajaan, ya, supaya melihat rasuah tersebut sebagai suatu jenayah dan dosa yang besar, ya, dosa yang besar yang perlu kita hindari, ya. Jadi titah Tuanku, titah nasihat Tuanku itu sangat penting untuk kita perhatikan, ya, dan kita lihat ada pihak-pihak sepertinya Sinar Harian misalnya yang menjalankan kempen anti, bukan saja anti rasuah tapi untuk rakyat membenci rasuah tersebut. Dan kita tahu bagaimana, ya, gejala kleptokrasi yang hampir menghumban negara kita menjadi sebuah failed state. Alhamdulillah, rakyat sini telah bangun dan bangkit untuk menolak rasuah mega tersebut dan kleptokrasi tersebut dan mereka tidak lagi dalam pentadbiran negara sekarang ini. Dan saya rasa, tapi namun walaupun rakyat telah berjaya untuk mengenepikan golongan menolak dan mengenepikan golongan kleptokrat tersebut dari pentadbiran negara, tetapi nasihat seperti yang disampaikan oleh Tuanku itu masih lagi relevan dari masa ke semasa. Datuk, dalam masa sama, Tuanku Sultan Selangor turut menyatakan perkara yang bukan lagi rahsia, iaitu Selangor antara negeri yang mencatatkan angka jangkitan tertinggi
Malah sejak beberapa bulan lalu pun Selangor turut menyumbang angka jangkitan tertinggi menyebabkan keadaan di Selangor ini dikatakan sebagai red zone ataupun kawasan merah semuanya. Dan baginda turut menzahirkan mungkin rasa terkilan bagaimana program imunisasi ini pada peringkat awal ini tidak diberikan perhatian kepada negeri-negeri yang berkepadatan tinggi merujuk kepada negeri Selangor, tapi bergerak ke hadapan dengan jumlah vaksin yang lebih banyak kita perolehi ketika ini, bagaimana pihak pengurusan program imunisasi COVID-19 boleh melihat kepada perkara ini dan memastikan bahawa tumpuan seharusnya diberikan di kawasan yang berkepadatan tinggi seperti di Selangor? Ya, tapi saya dengar Titah Tuanku juga menyebut bahawa baginda tidak mahu menuding mana-mana pihak dalam hal ini, ya. Jadi itu suatu kenyataan yang penting, ya. Tapi masa untuk bergerak ke hadapan, ya, memang saya rasa kerana negeri Selangor ni negeri yang berkepadatan tinggi dan negeri Selangor juga penyumbang 25% kepada KDNK, ya, KDNK negara, ya. Itu sangat penting sekali bagi negeri Selangor untuk menangani COVID ini secara berkesan, ya. Oleh itu, ya, bukan sahaja dari segi aspek kesihatan, tapi juga kita perlu mengimbangi, ya, antara melindungi nyawa rakyat, menjaga kesihatan rakyat dengan untuk supaya rakyat terus mendapat menjalankan kehidupannya, mendapat mata pencahariannya. Ini perlu diimbangi, ya. Jadi kerana Selangor ini merupakan gedung industri, gedung ekonomi negara. Sumbangan sebanyak 25% kepada KDNK itu, aspek ekonomi itu sangat penting, ya. Jadi sekarang kerana imunisasi ini berjalan dengan lancar, ya, kita perlu memberikan tumpuan untuk mencerdaskan semula ekonomi, membuka ekonomi kita supaya rakyat dapat kembali makmur, yang 40,000 yang hilang kerja itu dapat kembali memperolehi pekerjaannya, ya, semula. Dan perlu juga saya tegaskan di sini satu aspek daripada program imunisasi nasional ataupun PIK, ya. Di dalamnya terdapat juga program yang bernama PIKAS, ya, yang merupakan kerjasama antara sektor awam dan juga sektor swasta untuk menjalankan imunisasi kepada pekerja-pekerja kilang dan juga pekerja-pekerja industri. Ini sangat penting sekali. Dan alhamdulillah kita lihat program yang ditaja oleh MITI, ya, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang dipimpin oleh dulunya dipimpin oleh Datuk Seri Azmin Ali, memberikan kesan yang besar, ya. Jadi kita lihat bahawa walaupun banyak disebut tentang kluster kilang dan sebagainya, tetapi hakikatnya adalah mereka yang jangkitan dalam kluster kilang itu adalah sangat kecil sekali. Jadi kita tidak perlu memomok-momokkan apabila kerajaan mahu membuka kilang-kilang. Dan sekarang, ya, kita mahu rakyat kembali dapat bekerja, dapat mata pencahariannya, ekonomi sektor semua perlu dibuka semula. Dengan syarat tentunya kita mematuhi SOP supaya tidak berlaku jangkitan, ya. Dan kita perlu lancarkan, segerakan lagi, accelerate, ya, program PIKAS untuk pekerja-pekerja industri. Datuk, dalam konteks ekonomi, boleh kita rumuskan bahawa untuk pemangkin kepada pemulihan ekonomi ini bermula di Selangor, dan untuk itu program vaksinasi juga perlu memberikan tumpuan kepada industri-industri di negeri Selangor? Ya, saya setuju. Dan sekarang sedang berjalan kerana sebahagian besar daripada program PIKAS ini terletak di Selangor, ya. Kita lihat program-program berjalan dengan lancar, ya, di kilang-kilang yang besar, ya. PIKAS diadakan di tempat, kalau yang lebih daripada pekerja yang lebih 1,500 itu mereka pergi ke kilang untuk melakukan vaksinasi tersebut. Jadi saya nampak bahawa kerana keberkesanan program PIKAS ini, ianya akan memberikan manfaat yang begitu banyak kepada negeri Selangor, dan seterusnya
kepada negara keseluruhannya kerana seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa Selangor ini menyumbang, dan juga disebutkan oleh Sultan Selangor tadi bahawa Selangor ini menyumbang sebanyak 25% kepada KDNK. Baik, terima kasih Datuk Khalid Jaafar, Pengerusi Institut Kajian Dasar, mengulas ucapan Tuanku Sultan Selangor ketika merasmikan istiadat pembukaan Dewan Undangan Negeri Dun Selangor bagi mesyuarat pertama penggal ke-14 Dewan Negeri Selangor.